Assalamualaikum dan hai. Assalamualaikum dan hai. Kembali dengan perbincangan soalan Trial Bio SPP. Soalan nombor 2. Rajah 2.1 menunjukkan dua kawasan P dan Q yang dipisahkan oleh satu membran telap memilih. A. Berdasarkan rajah 2.1, apakah ciri membran telap memilih? 2. Kawasan manakah yang hipertonik? 3. Nyatakan satu sebab bagi jawapan dalam 2A2 untuk kawasan hipertonik. 4. Selepas 20 minit, keseimbangan antara kawasan P dan Q tercapai. Namakan proses yang berlaku. Okey, untuk soalan ini, kita tengok dulu untuk bahagian ataupun kawasan P dan kawasan Q. Berapakah bilangan molekul air dan bilangan molekul sukrosa yang wujud dalam setiap kawasan? Okey, kawasan P. Kita kira molekul sukrosa dulu. 1, 2, 3. Okey, 3 molekul sukrosa. Dan untuk air, kira juga. Okey, kira-kira semua saya akan dapat 24 molekul air berupa H2O. Manakala untuk kawasan Q, saya kira molekul sukrosa sama dengan 6 molekul sukrosa, manakala untuk air, okey, 8 molekul air. Okey. Daripada bilangan molekul kedua-dua bahan ini, okey, sukrosa ini adalah zat terlarut, manakala H2O adalah pelarut. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa yang mana kawasan yang mempunyai bilangan molekul air yang lebih tinggi, iaitu kawasan P, maka kita katakan kawasan itu adalah kawasan keupayaan air tinggi. Manakala kawasan Q, kalau dibandingkan dengan kawasan P, ia mempunyai kurang molekul air, maka di sini adalah kawasan keupayaan air rendah. Baik. Tengok kepada bilangan molekul zat terlarut, iaitu sukrosa. 3 molekul sukrosa di kawasan P, manakala 6 molekul sukrosa di kawasan Q. Ini menunjukkan bahawa kawasan Q adalah merupakan kawasan yang lebih pekat, manakala kawasan P adalah kawasan yang lebih cair. Jadi cair ini maksudnya adalah banyak air lah. Okey, banyak air, maka larutan di kawasan P adalah hypotonik, hypo. Okey, manakala kawasan Q adalah hypertonik, lebih pekat. Jadi menjawab kepada soalan yang ditanya, apakah ciri membran telap memilih? Okey. Pertama, telap kepada molekul air ataupun tidak telap kepada molekul sukrosa. Soalan 2, kawasan yang manakah hypertonik? Jawapannya adalah kawasan Q. 3. Nyatakan satu sebab bagi jawapan dalam 2A2 untuk kawasan yang hypertonik. Jawapannya adalah terdapat lebih banyak molekul sukrosa. Kawasan Q adalah kawasan kepekatan sukrosa tinggi. Di kawasan Q kurang molekul air, dan kawasan Q adalah kawasan keupayaan air rendah. 4.
Selepas 20 minit, keseimbangan antara kawasan P dan kawasan Q tercapai. Namakan proses yang berlaku. Okey, kalau merujuk kepada rajah ini, kedua-dua kawasan ini dipisahkan oleh membran telak memilih. Membran telak memilih ini hanya membenarkan pergerakan molekul air sahaja. Dia tak akan bagi molekul sukrosa meresap melaluinya, sebab molekul sukrosa ini adalah molekul yang bersaiz besar. Tak boleh nak meresap melalui membran plasma. Jadi molekul air datang daripada mana? Okey, sebut pasal osmosis. Osmosis adalah sejenis pengangkutan pasif. Maka pergerakan molekul itu akan berlaku daripada kawasan keupayaan air tinggi kepada kawasan keupayaan air rendah. Maka daripada mana ke mana? Iaitu daripada kawasan P kepada kawasan Q. Okey, sebut saja pasal osmosis. Okey, sebut saja pasal membran telak memilih ni, maka air saja yang boleh meresap masuk melintasinya. Jadi proses apa? Air yang bergerak kan? Air yang meresap masuk. Jadi proses itu adalah proses osmosis. Okey. Soalan seterusnya. B. Rajah 2.2 menunjukkan keadaan pokok keembung pada hari pertama dan hari kedua selepas ditanam menggunakan tanah paya bakau. Okey. Hari pertama masih segar lagi. Okey, hari pertama masih segar. Manakala hari kedua dah nampak layu. Kenapa? Soalan. Terangkan perubahan keadaan pokok pada rajah 2.2. Okey, kenapa jadi layu? Okey, ini cadangan jawapan. Air tanah paya bakau adalah hipertonik berbanding sel pokok. Maka, air meresap keluar dari sel pokok secara osmosis. Sel pokok mengalami plasmolisis. Seterusnya, pokok akan layu. Tu sebab dia. Sebab dah tanam dalam tanah paya bakau. Tanah paya bakau itu adalah hipertonik sebab ada kandungan garam yang tinggi. Maka apa jadi? Air meresap keluar dari sel pokok secara osmosis dan seterusnya lah. Okey, soalan seterusnya yang kita nak bincangkan adalah soalan nombor 3C. Fosfolipid dan molekul P adalah antara jenis lipid yang membina struktur membran plasma. Okey, ini fosfolipid. So, kalau nampak ni lapisan pertama, ni lapisan kedua. So, kita panggil sebagai dui lapisan fosfolipid. Okey, dan di celah-celah antara fosfolipid ni terselitnya molekul P. Okey, molekul P ada kat sini. Yang seterusnya lah. Nombor 1. Namakan molekul P. Jawapannya adalah kolesterol. Yang kedua, terangkan kesan terhadap sifat membran plasma tersebut jika membran plasma mengandungi kurang molekul P. Okay, mengandung kurang ni boleh juga dia ubah soalan tu kepada tidak mengandungi. Jadi jawapannya adalah sama. Cadangan jawapannya adalah membran plasma menjadi kurang fleksibel. Dui lapisan fosfolipid menjadi kurang kuat. Ketelapan terhadap bahan larut air bertambah. Sebenarnya jawapan ini adalah terbalik daripada fungsi kolesterol. Dia suruh fikir je. Fikir sikit je. Okey.